Uda, terima kasih kepada Uda selaku moderator kita sesi Zoom. Boleh katakan setiap malam Uda bergila-gila dengan SM Virus. So untuk malam ni kita topik pasal klik your profit tu, kita pergi detail lah one by one dengan akaun kita, GSA, GCA dengan GAE. Tapi sebelum tu kita tengok spread tu dulu, macam mana kefahaman kita dan juga cara kita nak buat GCA tu pula macam mana. Sebab kadang-kadang ada bukan setengah lah, ada lagi yang masih keliru 85% masa buat GCA tu, 91% macam mana. So malam ni kita tunjuklah kan, untuk bagi kefahaman semua. Walaupun anda bukan konsultan sekalipun, walaupun anda sebagai investor, sekurang-kurangnya anda tahu akaun anda tu sendirilah. Itu saja. So sekarang kita dalam 61 orang. Okey, tak apa, kita tak nak buang masa sebab rasa tak fair, sebab yang mana dah masuk awal ni, nak tunggu ramai apa semua baru kita nak mula. Apa kata kita teruskan aja sesi malam ni. Yang mana masuk lambat atau mungkin sebab baru habis solat ke apa ke dekat masjid dekat surau, yang masuk lambat tak ada masalah, kita ada rakaman untuk esok apa semua. Boleh tengok balik yang mana tertinggal ke apa permulaan tu, boleh tengok balik nanti recording punya. okey. So harap semua dah bersedia untuk sesi Zoom kita pada malam ni. Saya juga perlukan feedback daripada tuan-puan semua. Kalau kata tak faham, kalau rasa nak bertanya, nak melalui ruangan chat tu, chat punya tu ke, ataupun nak buka mic cakap apa semua pun boleh, tak ada masalah. Supaya saya ni tak bercakap seorang-seorang. Dah rasa sekarang pun tak bercakap seorang-seorang ni. Okey. Alright, kita masih lagi di ruangan Zoom. kita terus ke sebab saya nak sharekan saya punya skrin sekejap. Dr. Azu pun ada, kami ada ni, Cik Alim. Alright, okey, sekarang dah nampak kan saya punya skrin? Nampak. Okey. Okey, nampak yang... So kita terus dengan paparan skrin putih untuk pengiraan. Alright, okey. Okey, untuk makluman semualah, saya slide tak ada. Ada slide tu tapi tak siap lagi untuk kita BOP dekat Melaka nanti. InsyaAllah kita akan pakai slide tu lah. Slide pun tak banyak sebenarnya sebab teknikal, kalkulit ni lebih kepada teknikal. Teknikal ni nak tak nak kena praktis, nak tak nak kena buat kan, bagi faham apa semua. Kalau slide pun, kalau sekadar baca je tak dapat sekadar dapat kefahaman sendiri ke apa ke, nak tak nak kena tahulah, kena dapat information yang betul apa semua, sebab nanti kalau tak nanti keliru kalau baca apa pun. Jadi memang slide tak ada. So malam ni kita orang kata kita praktik sama-sama. okey. Okey, baik. Kita mulakan malam ni lah. Kita tengok dulu. Okey, yang first sekali kita tengok dari segi spread dulu. Untuk kita nak kira keuntungan apa semua tu, biar kita faham dari segi spread dulu. okey. Apa yang dikatakan spread dulu? Nampak semua apa yang saya tulis ni, spread ni? Okey. Spread tu maknanya kata perbezaan harga, markup harga. Markup harga ni oleh company kepada kita lah. Kita tahu cerita-cerita lain lah, jadi senang secara secara direct yang kita bagi tahu markup company kepada kita. Okey, yang mana dalam ketiga-tiga produk tu ada dua orang kata spread yang dikenakan, iaitu daripada pertama GSA kita ada 7% spread. Betul kan, 7% spread. Inilah kira topik yang sebelum ni. Yang kedua kita ada GAE spread. GAE ni pula kita ada dua produk. Kan? GAE ada satu produk yang pertama. Produk yang pertama kita ada Apa kelas ni tu nampak? Produk yang pertama kita ada GAE 10 kali.
Okey, spread dia GAE 10 kali berapa? 3%. 3%. 32 GAE 5 kali 5x. 4%. Okey. Cuma ada dua produk ni sahaja dekat QM, GSA dan GAE yang dikenakan spread. Yang GCA tu kenapa tak ada spread? Sebab GCA tu dia cuma satu, orang kata, satu kemudahan. Lebih kata macam tu. Nak bagi senang faham, dia satu kemudahan yang mana untuk kita nak buat GCA tu kita perlu GCA dulu. GSA dulu. Makna kena beli emas dulu. Kena ada gold storage account dulu. Barulah kita boleh buat kepada GCA. So nak tak nak, inilah juga kita lalui 7% ni juga. So bila dah ke GCA dah tak ada lagi lah kita punya spread tu. Sebab kita dah kena awal-awal masa kita beli GSA. Melainkan kalau tak nak kenakan GSA 7% ini, kita jadi dealer, kita beli melalui payout due, 7% ini tak diambil kira. Sebab bila jadi dealer, kita clearkan payout due kita dengan harga LME. LME ni tahu LME? Saya harap semua tahulah ya. LME ni London Metal Exchange. So makna harga lantai. Kita bagi bahasa mudah, harga lantai. Okey. Itu bab spread. So, kalau kata untuk GSA ni pula, okey. GSA ni kita tahu harga yang kita beli. Kita GSA, okey, kita ambil satu-satu. GSA, ambil harga semasa kita, harga semasa maknanya harga lantai lah. Contoh harga lantai sekarang ni berapa? Saya cuba tengok sekejap. Harga lantai 288. Sorry, sini RM 288.61. Ini harga lantai. Okey, harga lantai ini GSA tadi kita kena 7%. So kena tambahlah 7%. Inilah harga belian GSA kita bersamaan dengan, kejap saya kira sama, kita kira sama-sama. 288 tambah 7% sama dengan RM 308.16. Inilah harga yang kita beli untuk per gram. Okey, jelas tak? Kalau orang baru-baru jelas tak? Setakat ni. Sebelum kita pergi ada 2-3 produk lagi ni, jelas tak setakat ni? Untuk nak lihat 7% yang dikenakan spread tadi tu. Okey, ini harga lantai kita, LME price sekarang ni lah, lebih kurang 28861 ni. Untuk harga sekarang ni, dalam 5 minit lagi dia berubah lagi. Sebab kita punya harga berubah setiap 5 minit kan. Okey, so kita tambah dengan 7%. 308.81 ke 308.16 tu? 308.16 kan. 288.61 tambah 7%. 30881, silap. 30881, ya betul. Okey, terima kasih Uda. 30881. Saya seorang ini tak tidur ni. Orang lain senyap ini tak komen pun, tak bagi tahu pun. Itu saya tak nak tu. Ada. Bila kalau tak faham Semua ke kata apa ke, jelas tak ni. jelas. Kalau kata tak jelas ke apa ke, kalau malu nak apa nama ni, nak buka mic tu, boleh di ruangan chat apa semua, bagi tahu supaya Uda nampak. Saya tak tengok di ruangan chat ni, Uda yang akan tengok. So Uda akan ni saya, okey? Sebab saya akan terus kepada next apa semua lepas ni. Tak tahu tak apa, tanya je, tak ada apa masalah. Tanya, kita cuma apa ni, sama-sama belajar. Okey. Alright. So saya kira semua dah faham, dah jelas lah kot. Tak ada apa-apa yang nak ditanya. Okey. Kepada dulu ni, rasa dah jelas semua. Okey, alright. Okey. Yang ini GAE ada 10 kali 3%, GAE 5 kali 4% spread dia. Okey, yang GSA tadi kita tambah dengan 7%, LME tambah dengan 7%, dia jadi harga GSA kita. Sama dengan GSA kita berapa-berapa lah. Tambah LME tambah dengan 7% tadi. So, baik. Untuk saya buat GAE dulu. Untuk GAE ni pula. Okey, GAE ni
dia punya belian dia, kita kira dari segi belian, kita tengok dari segi belian dia. Belian JAE ni adalah berdasarkan unit. Okey, kalau 10x 10 kali harga dia 250 USD per unit. Ada yang Kalau komen di ruangan chat, 5 Tuan Lim. kali, okey. Tuan Najah, LME tu macam harga pokok ke? Ya betul, macam harga pokok, harga lantai kita panggil. Macam harga pokok lah. Maknanya London Metal Exchange yang tetapkan harga tu, so QM tambah 7% lagi keuntungan dia untuk jual kepada kita. So dengan harga dengan LME tadi tambah 7%, so dapatlah harga 308.81 tadi, itulah yang harga yang kita kena beli. Sebab 7% tu adalah keuntungan daripada company. Sama jugalah kalau benda-benda lain pun, kalau kita beli dekat luar ke apa kan, yang apa ni, keuntungan dia mungkin RM5 ke setiap satu barang, RM10, 2% ke apa ke, itulah kita panggil spread tadi tu. So LME ni maknanya harga pokok, harga asal dia, dan yang seluruh dunia pakai harga tu. So orang lain nak jual macam tadi, QM jual 7% itu 308. Mungkin orang lain jual 310, 320 apa semua tu, itu dah keuntungan dia lah. Spread yang dikenakan. Persen-persen tu bergantung kepada company masing-masing. Okey, jelas? Yang menjawab tak soalan saya? Menjawab soalan tadi? Menjawab tak Tuan yang bertanyakan tadi? Maknanya LME ni merupakan harga emas raw gold yang belum diproses. Menjawab tak soalan tadi? Menjawab Okey, baik. Untuk GAE ni pula, kita tengok dari segi harga dia. Kita tengok. Sebab dia kenakan 3%. JE 10 kali 3%. JE 5 kali 4%. Baik. Dia jual GAE ni pula, harga dia by unit. Untuk 10X ni, 10 kali ni, satu unit dia 250 USD. Okey, 250 USD per unit. 5, ini fixed price. Okey, ini fixed price. Fixed price. Tak boleh kurang. Sebab ada orang tanya, nak beli sikit ni boleh tak? Boleh. Tapi tak boleh beli JE lah. Kena beli GSA. Sebab GSA kita serendah RM10. Kalau nak beli JE, kalau kata JE 10X, kena 250 USD per unit. Kalau nak beli 10, kena sediakan 2,500 lah. Okay. So yang ni, yang 5X pun sama. 25 USD. Kalau nak beli $23 pun tak boleh. Kena beli GSA. GSA dia murah. Kalau yang ni memang harga dia $25 per unit. Okey, jelas tak kat situ dari segi harga kita nak tengok ni? Faham tak? Sebelum kita nak kira-kira sikit lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh berikan respon di ruangan chat. Setakat ini boleh ikut lagi Boleh ikut? Faham. Jelas? Faham. Jelas. Okey. Okey, kalau jelas, baik. Nak beli GAE tak boleh bersandarkan kepada RM, mesti USD juga ya, Puan Roslina. Betul. Sebab dia yang 250 USD ni, okay, let's say lah hari ni mungkin 4.7. So kita kena convertkan 250 USD ni satu unit tu dengan kena kali dengan 4.7 lah. Maknanya untuk nak tahu nilai dalam satu unit tu berapa. So mungkin dia akan jadi mahal lah kalau kata USD tu tinggi. So untuk satu unit tu ada pernah juga, saya pun pernah beli juga sampai 1,500 untuk satu unit. 1,500 tu kita sekali dengan management fee lah. Sebab untuk JE ni, produk ni JE kena beli 10 kali ni kena beli, kita beli satu unit tambah dengan management fee. Kita bayar siap-siap upfront management fee tu untuk setahun punya kita bayar. Okay. So kalau kata kita beli 10X ni 250 USD, kalau kata masa USD tu rendah, so kita untung lah. Mungkin dalam harga 1,100 macam tu. Kalau kata USD tinggi,
250 ni kali dengan 4.6 apa semua itu hari kena. Banyak jugalah, dalam 1,500 lebih-lebih sikit macam itulah. Dan sekarang untuk sistem baru, untuk sistem yang baru ni, dia dah tulis siap-siap berapa RM yang kita belanjakan, yang kita keluarkan semasa pembelian JAE tu. So untuk bila masa kita nak terminate nanti, kita dah boleh compare dah berapa yang kita dapat dan berapa yang kita keluarkan. So kat situ kita boleh tahu dah maknanya keuntungan kita banyak mana, sebabnya dia dah tulis siap-siap RM tu. Macam dulu kita kena tanda. Kita kena tanda masa kita beli tu currency berapa, exchange berapa, exchange rate berapa. Kalau 4.3, 4.2 masa kita jual tu apa ni? Dia lagi drop ke apa kan? Okeylah. Kalau kata masa kita beli tu tinggi, so kena tanda dulu. Sekarang ni tak ada apa masalah lah. Kita cuma boleh compare je. Masa nak terminate tu dia dah keluar, so kita dah tahu. Okey, jelas tak kat situ, Puan yang bertanya? Puan Roslina ada komen lagi, dia kata Okey. maksudnya yang tetap $250 tu lah kan RM yang berubah. Betul. Betul. So $250 tu dah include management fees ke? Belum. Tak, Puan Roslina. Itu cuma harga untuk satu unit. Kalau kita nak beli, dia tambah dengan management fee pula. Okey? Management Ada fee satu nanti lagi, kita satu lagi komen dari Puan Aida. Dia tanya, satu unit dapat berapa gram? Ya, gram tu fix ke kita dapat? dia untuk ni. Okey, nanti kita buat kira-kira kejap lagi. Okey. Sekejap. Padang ni. Okey. Untuk gram tu kita kena tengok pada harga. Pada harga LME tadi. So, kalau kata kita dah fix dah harga 250 USD ni, okey. So, kalau katakanlah 250 USD, mungkinlah masa tu harga 65 USD per gram. Kita keluarkan 250 USD. So, bahagi je dua ni. Berapa kita dapat? Berapa kita dapat kalau bagi tu? 250 bahagi 65. 3.846 macam tu kan? Okey. Bagi contoh lagi. Harga 250 USD makin menurun pula, dia jadi 63. Berapa pula kita dapat? 250 bahagi 63. 3.968. Nampak tak? Ni gram yang kita dapat. Ni gram yang kita dapat. Nampak tak? Ini situasi yang pertama. Ini situasi yang kedua. Bila harga makin menurun, sebab itulah kita kena tambah grammage kita kalau ada modal lah. Kita kena tambah. So bila kita harga makin menurun, sebab modal yang kita keluarkan sama, tapi kita untung dari segi gram. Tengok perbezaan dia. Perbezaan dia. Okey. Puan yang bertanya tadi menjawab tak soalan tu? Ya, dia jawab faham. Okey, baik. Bermakna semakin harga emas turun, Berapa kita harga dia? dapat grammage yang lebih banyak lah maksudnya kan? Ya, betul. Okey, jelas tak? Setakat ni jelas tak? Okey. Itu untuk situ. Okey, lagi kita sambung lagi balik JAE tadi. Sebab orang dah bertanya pasal management fee. Okey, baik. Kita tengok JAE tadi satu unit JAE sama dengan 250 USD. Okey, sebab JAE ni JAE times X. JAE 10 kali. JAE 10 kali. Okey, 250 USD. So kita keluarkan modal ini, kita cuma keluarkan 250 USD untuk jadikan dia gandaan 10 ni, untuk jadikan dia gandaan 10, sebab ni gandaan 10 kan, 10 kali ni. Untuk jadikan gandaan 10 ni, company kena tambah lagi 9 unit bersamaan 2250.
Kita beli satu unit ni. Ya? Ni kita beli satu unit je ni. Satu unit kita beli ni. So company tambah lagi 2250. Sebab dia dalam produk JE 10 kali ni. Company tambah lagi 2250, 9 unit lagi untuk cukupkan semua 2500. Okey. Jadi yang ditambah 2250 inilah yang dikenakan management fee sebanyak 3.5%. Untuk management fee lah, satu lagi saya nak ingatkan. Untuk management fee ni, semua produk yang dikenakan management fee adalah 3.5%. Baik GCA, baik GAE, semua adalah 3.5%. Kalau jangan tertukar dengan spread pula. Spread tadi ni JAE 10 kali ni 3%. JAE 5 kali 4%. Jangan tertukar pula dengan spread. Untuk management fee ni cuma ingat management fee 3.5. Semua yang produk yang ada GAE dan GCA semua sama. So semua sama. Jangan nak pening-pening takut tertukar dengan spread ke apa ke. Jangan pening-pening. So untuk yang pembiayaan ni, ini dikatakan pembiayaan. Tawaruk financing sinilah, tawaruk financing tadi tu. Tawaruk financing. Sinilah dikatakan tawaruk financing tadi tu. Pembiayaan tertangguh itu. 2250 yang diberikan ni dikenakan management fee 3.5%. Kita bayar siap-siap yang ini untuk setahun. Bayar siap-siap upfront untuk setahun. Jadi total dia untuk tu 78.75. Okey. Management fee yang dikenakan 2250 ni 3.5% ni dia akan dapat dalam USD 78.75. Kita bayar siap-siap tambah dengan satu unit GAE 10 kali 250. So untuk satu unit modal yang kita keluarkan, modal GAE 10 kali adalah tambah 2 ni. 25 jadi 328.75. Ini untuk satu unit modal GAE 10 kali. Okey, jelas tak jelas dekat ni? Kalau ada rasa tak faham, rasa macam laju sangat ke, boleh bagi tahu. Ada yang komen, harga emas yang kita bahagi tu, kita consider LME price sahaja. Mana? Harga emas yang kita bahagi? Yang tadi bagi $63, $65. Oh, ini siap spread lah ni. Siap spread 3%. Sama, ini pun siap spread 3%. Sebab spread 3% ni, kena ingat. Spread 3% ini, kita 3% spread itu, tapi di produk GAE 10 kali, dia akan jadi 30%. Okey? Sebab kita di produk GAE 10 kali, dia akan jadi 30%. 20% adalah profit sharing, 10% kepada company. 20% ni profit sharing, 10% ini kepada company. Okey, 20% ini kepada consultant lah. Profit sharing ni maksudnya consultant. Semua consultant maksimum sampai 20% saja. Okey, daripada introducer, daripada dealer apa semua, daripada dealer developer, daripada merchant, daripada merchant developer, daripada senior merchant, total 20%. 10% lagi tu kepada company. So total 30%. Jelas tak? Tuan Ikmal ada tanya lagi soalan. 9 unit GAE 10 yang syarikat bagi tu, itu je ke yang kita kena charge? Yang satu unit yang kita beli tu kena charge tak? Tak. Satu unit tu tak. Sebab satu unit yang kita bayar. 250 ni yang kita bayar.
yang dikenakan charge adalah pembiayaan. Pembiayaan ni pun dia kata pembiayaan tertangguh. Sebab nanti bila dah untung, yang semua total 2250 ni dia akan ambil balik. Okey? Dia cuma bagi kita keuntungan dan juga modal kita yang kita dapat balik. Dan juga yang ini, 35% tadi ni, 78.75 ni kita dapat dalam USD. Okey? Kalau kata let's say kita pakai mungkin sebulan saja. So dia tolak lah. Yang kita bayar ni untuk setahun ni, 78.75 ni untuk setahun. So kalau kita pakai dalam sebulan je, rezeki kita baik, kita pakai dalam sebulan ke, seminggu ke, so dia tolak lah, dia refund lah balik kat kita. Sebab kita dah bayar siap-siap ni, 78.75 ni. Dengan modal 1 unit 250. So, kita keluarkan 328.75. Kita beli untuk 1 unit GAE. Ha. So Yang ada yang mana? tanya, Ha. 328.75 ni dah dikira sekali dengan spread ke? Ya. Dah dikira sekali dengan spread tu. So tinggal tambah management fee 3.5%. Tak, management fee tu dah siap dalam ni, tak termasuk. 328.75 ni dah termasuk management fee. Ini management fee. Macam Ini dah management jawab fee, dah dia dah check. 78.75 ni management fee. Ada yang Tuan 7875 ni dalam US dollar kan? US dollar, betul. US So dollar ni, kita saya buat darab US dollar. dengan nilai RM kita lah kan. So akan dapat dalam 300 Tak, lebih plus ini plus macam ni lah. senang cerita ni ya, 328.75. Darab yang ni ya. Darab yang ni. Hari ni berapa? 4.5. Contohlah 4.56 ke. Itulah currency exchange dia. Tambah yang ni, semua 328.75 ni dalam USD. So darab dengan currency exchange. Dapatlah dalam RM. Faham tak? Faham tak puan yang bertanya? Jelas tak? Menjawab tak soalan tu? Faham. Terima kasih. Kalau tak faham tanya. Okey. Okey. Dah? Okey, jelas tak? Setakat ni yang saya tunjuk Saya ni kira jelas tak? jelas. Cuma ada satu lagi soalan ni mungkin Okey. boleh jawab sekarang juga kot. Neng Jaafar. Management fees tu kena bayar setiap tahun ke? Tak, untuk tahun pertama sahaja kita bayar upfront sebanyak, kalau satu unit lah 78.75. Untuk tahun berikutnya, kalau katakanlah kita belum untung lagi, dia akan jadi negatif. Negatif tu maknanya bila kita harga emas mencapai keuntungan dah, masa tu kita nak terminate, so masa itulah dia akan balik. Dia akan tolak balik daripada keuntungan yang kita dapat tu dengan management fee yang kita dah terpakai selama beberapa lama. Contoh kalau kata setahun, sebulan lah dia tolak daripada keuntungan yang kita dapat tu. Dia akan jadi negatif dalam sistem. Mungkin sehari ialah 78.75 tu bahagilah dengan 365 hari. 78.75 bagi 365 hari. So dia keluar dalam 0.215 contoh. So contohlah kita pakai dalam seminggu kali dengan 7. So dia tolak 1.51. Ini ialah daripada keuntungan kita tu ditolak banyak ni. Jelas tak? Sebab yang tahun pertama saja kita kena bayar siap-siap. Untuk tahun berikutnya tak kena bayar lagi dah. Jelas tak? Menjawab tak soalan tu puan? Okey, baik. Jelas dan terima kasih. Okey, baik. Tadi tu okey, dah GE saya rasa okey dah GE, dah okey. So untuk nak tengok, kita tengok nak tengok okey GCA pula. Kira GCA, nak tengok GCA dulu ke nak tengok GSA, keuntungan GSA dulu. Sebab keuntungan GSA ni kalau tengok dalam sistem, kalau sekarang kalau nak buka dalam sistem pun senang je GSA ni yang kita beli tu. Sebab dia akan averagekan cost kita beli. Dia ada tulis kat situ average cost dekat ruangan kolom GSA tu, dia ada tulis
average cost mesti lebih rendah daripada LME price. Average cost mesti lebih rendah daripada LME price. Apa saya tunjuk sekejap. Okey, sini ya. Average cost ni, sini yang 287 ni, 0.75 ni, nampak tak? 287.75 ni average cost. Kita kena compare dengan LME price. Ini gold Malaysia ringgit ni 288.84 ni. So maknanya saya dah untung lah. Average cost saya lebih rendah daripada harga LME price. Itu saja kalau tengok dari segi GSA, keuntungan GSA. Faham tak? Jelas tak kat sini? Sebab ini dalam sistem ni sepatutnya ni, tapi tak apalah kita tengok sekali sebab benda ni teknikal kan. Sebab teknikal ni kena tunjuk. So average cost yang saya dah buat dalam 287.75. Yang saya dah belanja lah maknanya. Ni average cost ni. So yang sekarang ni LME price 288.84. So maknanya average cost saya lebih rendah daripada LME price. So maknanya saya dah untung lah. Untuk yang GSA macam tu je, straightforward je. Okay. Ada yang tanya pasal GSA. Okay. Kalau untung di GSA, nak keluarkan macam mana? Request GC ke? Betul. Kalau kita nak pakai, sebab yang sekarang ni total yang saya ada lah dalam 7.81. Tak banyak. So value dia ni 2257.74. Okay, kalau nak keluarkan memang kena dia request GC lah. Sorry, pergi GCA, request GC. Tekan je, request GC. So ini yang saya boleh convert lah. So tulis lah macam biasa lah. Macam ni. Nak gold convert, apa semua, banyak-banyak mana, apa semua, nak pergi ke mana, apa semua, tu saja. Inilah sistem ni. Kan? Dia kena berani mencuba je. Selagi dia tak minta sampai step yang kedua, kita submit, itu dah kira dah proceed lah. Tapi kalau sebelum pada tu lagi, boleh je cuba-cuba. Dalam sistem ni dia kena macam tu, kena mencuba, banyak cuba tengok. Okay. Macam Puan Dina Asmara ni, dia tanya, saya kira dia tanya soalan yang masa GAE tadi ni. Okay. NF management fee selepas setahun jadi negatif, makna negatif tu kita berhutang ke? Ya, betul. Kita kena bayar balik. Sebab dia dah kira dia prorate setiap hari tu, macam saya cakap tadi. Contoh untuk setahun kita kena untuk sehari lah ni, sehari banyak ni 0.215 USD ni. So saya katakanlah dalam 7 hari ya, untuk tahun yang kedua tu 7 hari kita pakai, kita kena bayarlah $1.51 ni. So memang kita berhutang, sebab tu dia tulis negatif. So next, bila kita nak terminate untuk tahun yang kedua tu, selama mana kita pakai, yang negatif tadi tu, dia tolak balik. Daripada keuntungan kita apa semua. Menjawab tak Puan? Okay. Nak tanya, kalau kata macam tadi negatif kan, kita punya tu negatif, tapi kalau kita tunggu, kita tak nak jual lagi dan harga emas naik, adakah dia boleh cover yang negatif tadi tu? Sepatutnya gitulah. Sepatutnya kita tunggu sampai harga emas naik daripada harga yang kita beli tu, dan benda tu akan cover kita punya negatif tadi itulah. Barulah kita boleh jual. So maknanya kita tak perlu bayar yang management. Tak perlu bayar, tak perlu bayar. Yang negatif tadi tu. Tak perlu bayar, dia akan tolak. Walaupun kita nak jual, contohlah, belum lagi, contohlah kata ada negatif $12, contoh negatif $12. So masa tu Puan dah orang kata tak sabar contoh tak sabar nak jual juga. Biarlah negatif $12 ni dia akan mungkinlah dalam pada Puan punya tu satu unit
Satu unit tu dalam 200, mungkin 232. Contoh masa tu value dia kan. $232. So dia tolak daripada sini. Tolak daripada sini daripada $232 ni. So mana puan akan dapat sikit lagi lah. 220 lah. Dia akan tolak daripada puan punya modal tadi tu. Kalau kata puan tak nak tunggu sampai dia cover $12 tadi tu. Faham tak? Faham. Faham Mana Ya, kalau kata kita nak tunggu sampai dia cover, memang sepatutnya macam tu lah. Kita tunggu sampai dia cover $12 ni lah. Dan memang sistem buat apa semua dia akan tunjuk lah kan. So lepas tu dia akan tolak lah. Kalau kata tak nak jual juga, dia akan tolak. Okey, jelas tak? Okey, baik. Kita pergi kepada GCA. Sebab tadi dah buka sistem, kita tengok terus lah GCA ni. Untuk GCA ni juga dia ada formula dia juga. Kita tengok dari segi untung dia dulu lah. Tengok untung dulu baru kita buat untuk tengok kira-kira dia kan. Sebab dah buka sistem ni alang-alang. Okey. Dia GCA ni kita tengok mana yang agak-agak yang besar sikit. Yang ni lah kot. Okey. Dia punya formula dia untuk GCA ni, sebab tadi ada orang tanya tadi nak tengok cara kira untung GCA kan. Dua kaedah GCA ni yang penting sekali kita kena ni, bukan kaedah, kita kena ambil tahu. Yang pertamanya GCA ni kita kena tahu daripada sumber mana kita buat. Itu yang paling penting sekali. Sebab kita untuk menilai keuntungan tu kita kena tahu daripada sumber mana yang kita buat GCA. Kalau macam saya, sumber yang saya buat daripada GCA ni semuanya daripada FPX. Semuanya daripada direct bank. Maknanya daripada duit gaji saya buat GCA. Okey. So daripada situ formula dia yang kita pakai, net gain loss ni kena bahagi dengan down payment value. Okey. Net gain loss 96.50 bahagi dengan down payment value. Ini net gain loss. Net gain loss bahagi dengan down payment value. Okey, kalau nak catit. Kalau tak nak catit pun tak apa kalau ingat. Sebab dia nak share screen. Okey, down payment value 3189. Alright. 3189. Okey, berapa yang kita dapat Bagi dengan 3189. Berapa kita dapat? 96.50 bagi 3189. Kita dapat kita dapat 0.03. Itu yang kita dapat, okey. Formula dia untuk down payment, nak kira untung ke tak untung, net gain loss ni bahagi dengan down payment value tu, dia mesti lebih 0.07. Sebab apa 0.07 ni, kalau kali dengan 100, dia akan jadi 7%. 7% ini maksudnya spread yang kita kena masa kita beli GSA tu. So, dia mesti lebih pada 0.07, barulah kita untung. Contoh yang mudah, maknanya contohlah 96.50 ni bahagi 3189 ni, saya dapat 0.55. Contoh. So contoh kali dengan 100, kita jadi 5.5%. Betul tak? 55%. Kan?
55% lah ni. Keuntungan lah daripada ni. Daripada GCA tu. Sebab saya dah melepasi 7% ni. Sebab dia mesti melepasi 7%. Kenapa 7%? Sebab kita beli spread kita kena 7% tadi. Sebab tu saya kata GCA ni kita kena take note, kita kena tanda, kalau boleh tanda lah siap-siap daripada sumber mana kita buat, daripada sumber mana kita beli GSA tu. Kalau kata daripada payout due, okey, tak ada masalah. Kalau kata net gain loss tu, apa kita dapat net gain loss tu memang itulah yang kita dah kalau kata dia buat negatif $10, negatif $10 lah kita rugi. Kalau dia tulis itu dia buat hijau $50, $50 lah, dan kita akan dapat lebih lagi. Sebab lebihnya dia release balik pegangan 9% yang dia hold dekat holding inventory tu. Okey, jelas tak kat situ? Formula dia senang je. Tak usah pening-pening. Dia adalah formula lain lagi. Macam kali 1.07, saya tak ingat yang tu. Dia panjang sikit itu. Sebab pada saya yang ni yang paling senang. Untuk yang nak kira melepasi spread 7% tu. Paling simple lah. Net gain loss bahagi dengan down payment value. Dengan syarat kita tahu bahawa yang itu adalah duit yang GSA yang kita beli daripada direct bank. Bukan daripada payout due apa semua. Okey, jelas tak? Untuk GCA punya ni, nak cara kira untung ni, jelas tak? Sebab sekejap lagi kita nak tengok macam mana kira-kira dia sikit. Kira-kira untuk yang berapa kita dapat apa semua tu. Okey, jelas tak? Kalau jelas, saya kira kalau tak ada respon, saya kira semua faham lah ni. Saya kira semua jelas lah ni. Okey, kita nak pergi kepada jelas lah, kita nak pergi kepada nak tahu nilai gram pula dan jumlah yang kita beli dalam ringgit. Contohlah kita beli ini kita beli dan melalui inilah, melalui bank lah. Kita buat paling senang RM1,000. Okey, kita bahagi dengan harga siap spread. Harga siap spread sekarang harga berapa? Sekarang harga siap spread 308.49. Okey. So berapa kita dapat? 1000 bagi 308.49 sama dengan 3.241. 5. Ambil lagi lah 5 belakang ni. Okey. 3.2415. Ini apa ni? Ini adalah gram yang kita dapat lah. Sebab ini duit yang kita beli RM1,000. Yang ini sudah ditambah dengan spread LME tambah 7% spread, kita dapat harga ni, ni modal kita dapat gram banyak ni. Okey. Okey, jumlah gram ni pula 3.2415 ni kita kali dengan LME price. LME price tadi dalam 288.49. Kita dapat 3.2415 kali dengan 288.49. Kita dapat RM 935.14. Okey. Nak cerita sikit ni. Yang ni jelas tak? Yang ni 308.49 ni jelas kan? Saya dah tulis kat atas ni. Ini adalah harga belian yang dikenakan kepada QM kepada kita setelah ditambah dengan 7% spread. Ni.
7% spread ni. Maksudnya 308.49 ni untuk harga 1 gram emas. Betul. So RM1,000 kita buat GCA, kita bahagi dengan 308.49 Betul. per gram. So kita dapatlah 3.2415 gram ni. Betul. Okey. Jelas Baik, ini gram yang kita dapat. Okey, ini gram yang kita dapat. Ini harga LME. Okey, ini harga LME. Ini gram. Okey, ini gram kita dapat. So inilah sebenarnya nilai emas kita. RM935.14. Okey. Kita keluar tadi 1,000. Faham tak? Faham tak? Tadi kita keluarkan 1,000. Tapi kenapa nilai emas jadi 935 ya? Faham tak? Sebab yang apa tu 7% tu. Betul? Sebab dia keuntungan company lah. Keuntungan Ah. company kan. So maknanya nilai emas kita gram ni dengan harga LME ni lah kita kan, yang lebihnya tu keuntungan company lah kan. Okey. Baik. Kalau daripada sini untuk kita nak buat GCA ni. Ni proses nak buat GCA ni, proses kita ni kan. Proses kita nak buat GCA ni. Okey. GCA punya proses ni kita nak buat ni. Okey. Baik, ini 935 ni. Okey. Nilai emas kita dengan berat banyak ni. Okey. Nilai emas jadi 935 ni RM ini RM sorry. RM 935.14 kali dengan berapa kalau kita buat untuk ni? Untuk apa nama ni? Untuk GCA. Berapa persen kita akan dapat untuk GCA? 91%. Ada orang menyampuk, tak ada orang menjawab ni. Macam bela ya semua ni. 935.14 kali dengan 91% kita akan dapat RM 850.97. Ada yang tanya ni Puan Aida. Oh, bukan 85%. 85% itu kalau kata daripada cash betul. Daripada cash 85% boleh. Tapi dia sebenarnya yang kita dapat 91%. 9% tu force saving. 91% daripada sini nilaian ni, daripada emas ni. 91% daripada nilaian ni. So ni harga ni nilai kita kan. Nilai emas kita berharga 935 ni, yang inilah kita convert untuk dapatkan 91%, kita dapat 850. Sebab tu saya buat 1,000 tu sebab nak suruh orang bagi nampak, semua orang nampak dengan jelas. So kalau kata 85% daripada cash, yes, betul. Inilah 85%, betul kan? 850 kan, terdapat 0.97 ni. Mana 80% daripada cash, daripada modal 1,000. Okey, kalau kata daripada nilai emas, kita dapat 91%. Tuan, maksudnya GCA ni kita boleh buat pengiraan dari nilai emas sebenar kita dan satu lagi dari harga, dari duit yang kita beli tu RM1,000 tu. Boleh. Kalau betul. RM1,000 tu dia kira 85%, kalau daripada nilai emas tu dia kira 91% kita akan dapat balik 850 tu. Betul? Betul. Okey. Tapi daripada nilai emas dia akan dapat 91%. Okey, faham. Tak kira lah. Sebab kita bagi contoh 1,000 tu nak bagi nampak faham. Kan? Nak bagi nampak biar jelas kan? Nak bagi nampak biar senang nampak. Kalau kata kita buat sini 500 pun,
kita akan dapat 91% daripada 500 lah. Okey? Itu. Jangan keliru dengan 85%, dengan 91% tu. Sebab ramai orang keliru lagi. Dealer-dealer pun ramai lagi keliru. Okey? Jelas tak kat situ? Jelas tak? Sebelum kita beralih kepada ni. Tengok JE. JE punya keuntungan pula. Jelas Kalau tak ada yang bertanya, saya kira tak ada yang respon, saya kira dah faham lah kot. Tapi kalau kata tak faham, boleh ulang-ulang balik, tengok balik yang apa nama ni, yang saya tulis-tulis apa semua ni. Nak bagi Tuan, dan 850.97 ni dia akan masuk ke akaun bank kita lah kan? ya, kita pilih nanti nak masuk bank mana-mana dekat sistem tu kan. Okay. Dia akan masuk. Kalau biasa sekarang, kalau buat pagi, petang dah masuk dah. Kalau tak pun mungkin besok. Kalau buat lambat sikit, kadang besok. Kadang-kadang petang besok macam tu. Kalau kadang-kadang buat pagi, petang, malam dah masuk. Okey. Kalau kata tak ada respon, kita beralih kepada nak tengok keuntungan pula. Tengok keuntungan JE pula. Sebab tadi kita dah tengok cara-cara nak kira JE apa semua dah ni. Okey. Nak tengok cara kira untung JE, kita tulis juga dulu. Tulis juga. Kena tengok net cash out. Mesti net cash out ni kita ni formula dulu lah. Kena tambah dengan profit rate refund. Profit rate refund. Perkara utama sekali kita tengok net cash out ni mesti melebihi tinggi daripada initial investment. Initial investment. Sekejap lagi kita tunjuk dalam sistem. Net cash out melebihi initial investment, barulah kita boleh buat kira-kira. Formula dia, net cash out ni tambah dengan profit rate refund. Profit rate refund ini adalah management fee yang dia akan refund balik. Okey. Kita tengok satu contoh. Kita tengok satu contoh yang mana ada untung ke tak ada. Okey. Yang ini satu contoh. Okey. Kita tengok yang atas sekali ni. Yang atas sekali ni nampak tak? Yang jelas ni tak? Yang saya ni. Saya dekat atas sekali ni 1, 3 net cash out sudah saya cakap tadi, net cash out mesti melebihi initial investment. Okey, barulah kita boleh buat kira-kira. Okey, sekarang ni net cash out dia dah melebihi initial investment. Initial investment ni 1250. Initial investment ni juga mewakili jumlah unit yang kita beli. Okey? Faham tak? Initial investment ni mewakili jumlah unit yang kita beli. Bukan modal, jumlah unit yang kita beli. Contoh di sini 250. 250 maknanya jumlah unit kita 1 lah. Betul kan? Jumlah unit kita 1. Sebab tadi 1 unit JE adalah JE 10 kali adalah 250. Yang ini 750. Makna 3 lah. Ni pun sama, 3. Ini pun bawah ni 2. Yang ni 5. Yang atas sekali ni pun 5. Okey? Jelas tak? Sebelum kita nak pergi kira-kira kan nanti takut pening pula ni. Okey. Saya kata tadi net cash out mesti melebihi daripada initial investment, barulah kita boleh buat kira-kira kan. So sekarang ni net cash out saya dah 1327 20. Formula dia net cash out tambah dengan profit rate refund. Ini profit rate refund, ini management fee. Ini yang balance tinggal. Untuk total 5 unit. Ini yang balance tinggal. Sehari-hari dia akan berkurang benda ni. Kurang sebab kita dah bayar. Dia akan berkurang. Okay. So kita cuba buat kira-kira 132720. 1327.20 tambah dengan berapa tadi?
368.95. 368.95. Okey. Saya kira sama-sama. Ada untung ke? Tak ada untung. 1327.20 tambah 368.95 sama dengan 1696.15. Okey. Ini yang saya tambah 2 tadi net cash out tambah dengan refund yang saya akan dapat. Tetapi modal kita, okey, modal kita tadi saya kata saya ada beli 5 unit tadi kan. 5 unit, so 1 unit bersamaan dengan 328.75. Kalau 5 unit kalilah dengan 5 bersamaan dengan 328.75 kali dengan 5 1643.75. Ini yang modal yang saya keluarkan. Modal asal saya bayar 1643.75. So ini yang saya dapat kalau saya terminate tadi. So berapa difference dia? 1696.15 tolak 1643.75. Adalah $52.4. Keuntungan dia kalau saya terminate sekarang. Faham tak? Jelas tak? Ini saya punya net cash out. 368 dari mana tanya? Net cash out yang ini adalah 368 ini profit rate refund ataupun management fee refund. Apa dia? Udah? 328 tadi. Apa ni dia tanya dari mana? 328.75 tu dari mana? 328.75 itu bila saya tanya tadi ke dia baru masuk. Baru masuk. Kalau baru masuk okeylah. Kalau kata dah masuk tadi itu saya tanya itu dah faham jelas ke tak jelas. 328.75 tu adalah modal 1 unit GAE 10 kali. Ni dia. GAE 1 unit GAE 10 kali modal fix adalah $250 USD. Okey. Jualan rasau tanya. Kalau kata untuk kita bayar GE 10 kali ni, dia perlu bayar sekali dengan management fee. Siap-siap upfront kita kena bayar management fee. So, 250 USD tadi kena tambah dengan management fee. 78.75. Dari mana 78 ni? 78 ini saya dapat daripada 1 unit. 1 unit pembelian. Jadi company kena tambah lagi 9 unit. Ini 2250 tadi ni. 2250 ni kali dengan 3.5%. Yang saya cerita tadi awal-awal tadi. Ke baru masuk? Kita fokus katanya. Ada satu lagi soalan dari jualan rasau. Berapa anggaran price action LME atau dalam kurungan pips untuk cover spread JE5S dengan 10X? Kalau nak kira pips dia tak boleh nak kira sebab dia bergantung kepada price. Kalau price okey, saya tengok saya cerita dari segi price Contoh kita beli dengan harga siap spread kita beli harga siap spread 63.5. Contoh 63.5. Ini siap spread. Kalau harga melepasi daripada 63.5 ni ataupun harga 63.5 ni kita baru break even. Kalau melepasi harga 60 dah sampai 65 jadi dah 2% kali dengan 10 dah 20%. Kali dengan 10 sebab kita JE 10X sama dengan 20%. Tak sampai 1.5 ni.
2 kalau 65, nah 1.5, sorry. 1.5. Kan? Kalau ni 1.5 kali dengan 10 sama dengan 15%. Kalau nak kiraan pips, pips tu memang dia satunya go tu sendiri dia bukan fluctuate, dia punya harga dia dalam sebentar, dalam satu masa, walaupun dia ada high impact news ke, melainkan berlakunya macam perang hari tu, dia dalam masa berapa lama, 14 hari kot, naik sampai 100 berapa persen, 114%, 14 hari macam itulah, ke 7 hari 114%, tak ingat saya. Tapi masa tu sebab ada high impact dengan perang apa semua, dia punya pips tu tinggilah naiknya. Ni kalau pips ni gegen trader biasanya. Tapi kalau go ni, kalau nak buat kiraan pips tu dengan ni memang susah lah, sebab dia satunya kita based on price. Memanglah kalau beli dengan trader ni pun based on price, tapi sebab dia punya leverage dia tu banyak kan. Kalau trader ni dia banyak leverage, 100,000 lah apa semua kan. Sebab ni dia ada gandaan dia 10 je, nak bagi cepat kita untung tu. Okey, menjawab tak soalan tu? Kalau dari segi kiraan PIP apa semua tu memang lambat. Memang saya nak kira ni pun saya tak faham dari segi PIP tu. Cuma yang kita boleh cerita dari segi projection dengan price tu, kalau sampai takat ni, itulah kita punya percentage yang kita boleh dapat. Menjawab tak soalan tu? Okey. Okey, lagi So satu. mungkin boleh jawab, ada satu soalan ni daripada Puan Aida lagi. Break-even tu macam mana dia tanya? Break-even tu contohnya kita tak untung tak rugi lah. Kita balik modal. Balik modal. Macam tu. Bahasa kampung dia balik modal. Tak untung tak rugi. Kebetulan masa tu dengan currency apa semua pun, contohlah masa kita beli tu, satu unit masa tu kita keluarkan dalam ringgit Malaysia, contohlah siap dengan management fee 1,500. Ding-dong kita tunggu sebulan, kebetulan nak pakai duit dah terdesak sangat-sangat kan, walaupun introducer kita dah bagi tahu apa semua, dealer kita bagi tahu kalau boleh duit tu jangan duit yang kita emergency, tapi dah terdesak sangat, memang kita nak juga, kebetulan rezeki kita masa tu kita terminate, dia break even je. Jadi tak untung tak rugi. Macam itulah, balik modal 1,500 juga kita akan dapat. Walaupun dengan exchange rate apa semua tu, macam itulah lebih kurang dia punya break even tu. Balik modal. So maknanya tak untung tak rugi. Baik. Lagi soalan ada menjawab tak soalan tu? Alhamdulillah dia jawab okey, faham. Okey. Lagi ada apa-apa lagi? So untuk GAE, masa kita nak beli, tengok currency kita masa tu je lah kan? Dia bukan tengok currency. Sebab currency tu kita pun tak boleh nak kontrol juga. Kita sebenarnya yang utama sekali kita kena tengok GAE ni sebenarnya pada saya lah. Bukan pada untuk semua jugalah yang ada dalam yang ada kat sini malam ni. Kalau tak pernah membeli langsung, kena beli satu unit ni sebagai benchmark kita. Benchmark harga kita. So makna kalau kita beli, contoh kita beli harga hari ni 63.5 contoh. Contoh lah kan. Kalau kata dia drop lagi besok 62.0 ke, kalau ada modal lagi masa tu, kita boleh lagi beli lagi satu unit. Ini beli lagi satu unit. Sebabnya kita akan dapat gram yang berbeza-beza. Kan? Kalau kata dah tak ada modal lagi ke, tak apalah. Mungkin situ juga sebagai penanda arah juga, sebagai untuk kita mungkin lepas ni ada modal ke, kalau turun lagi, boleh kita beli lagi. Sebab itulah dia, kalau kata ada modal, janganlah beli. Kalau kata kita ada 10 unit untuk kita boleh beli 10 unit, janganlah beli sekali 10 unit kalau kita tu je kita ada.
Contoh kita ada untuk invest 10 unit ni, okey. Ada modal untuk 10 unit kita invest. Kalau boleh janganlah. Beli satu dulu untuk permulaan. Dan juga kita pun automatik kita dah boleh upgrade sebagai introducer. Okey. Beli satu dulu sebagai penanda aras harga. Walaupun kita ada modal 10 unit, dia turun kita beli lagi. Mungkin kita beli 2. Kalau dia turun lagi kepada 60, mungkin kita beli lagi 3, 5 contoh. Macam itulah. Sebab tu tadi kalau tengok sistem saya tadi ada banyak. Ada banyak. Ni semua harga yang berbeza-beza lah. Yang saya beli ni. Harga yang berbeza-beza. Dan unit pun pelbagai. Ni 2, ni 3, ni 5, ni 3. Saya bila harga emas tu naik, so kita akan terminate sikit demi sikit. Yang mana untung dulu lah. Yang macam ni dua ni dah dekat nak untung. Tadi dah untung $52 kan. Saya biar sebab tak sampai saya punya ni lagi. Biar dulu. So yang ini pun dah dekat lah. Ni kalau buat kira-kira ni rasa dah untung sikit-sikit ni kot. Ni pun dah dekat dah. Sebab bila setiap kali turun tu kita tambah investment kita. Macam tu. Okey tak? Menjawab tak soalan ni? Faham tak? Agak-agak faham tak? Sebab kalau kita ikut pada currency, susah juga. Sebab kadang-kadang currency ni, contoh harga emas turun, tapi currency US tu tinggi sangat. USD tu terlampau tinggi sangat. So, sebab ada orang bertanya juga, kenapa dia kata dia bayar mahal? Harga emas turun. Sebab dia tak faham. Dia tak faham sebab currency tadi lah. Sebab currency tu meninggi. Macam itu hari sampai 1,500 sebab selama saya 2 tahun, saya tak pernah lagi bayar sampai 1,500. So, tahun ni merasalah bayar untuk satu unit tu sampai 1,500 lebih. 1,135 tak ingat. Macam itulah untuk satu unit. Satu unit. 1,535. Sebelum ni memang tak pernah. 1,300, 1,200. Itu maksimum lah tu. Untuk satu unit. Kita bayar siap dengan ni. So, kalau katakanlah untuk nak tengok USD punya currency tu menurun, dengan emas tu menurun juga, susahlah nak akan berlaku macam tu takutnya. Dan sampai ke sudah takut kita tak terbeli ya. Bila kita tunggu macam tu kan. Kalau kata untuk permulaan, pertama kali beli je dulu satu sebagai benchmark kita. Lepas ni ada modal kita boleh tambah lagi sikit-sikit. Okey. Lagi apa lagi, saya rasa spread pun sudah, GCA, GSA pun kita dah tengok. GCA pun kita dah tengok. Nak kira GCA 85% atau 92% pun kita dah tengok. GE pun kita dah tengok. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Kita pun menghai dah jam pukul 10 lebih lah. Saya target pukul 10 je. Saya target pukul 10 je sadarnya. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak yang tak jelas apa semua? Sebab saya pun besok pagi-pagi nak kena berangkat ke airport ni. Belum packing lagi ni. Okey, ada soalan tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada apa-apa yang ni kalau rasa Jualan ransau. Leverage QM hanya bagi 5 kali dan 10 kali. Mungkin perlu pips tinggi untuk cover spread. Kalau ada anggaran pips price action untuk calculate short term investment memang cun sebab gold market price sangat volatile. Anggaran pips sahaja sebab harga emas gold price tak volatile sangat tuan. Kalau tuan biasa main ni, kalau tuan biasa main trade, tuan trade US 30, Nasdaq lagi volatile. Paling volatile US 30, 200 pip pun dia boleh pergi ambil sekadar nak ambil penumpang je dia trader je cakap. Kalau gold tak volatile sangat. Kalau gold tak volatile, memang saya berani cakap lah sebab saya, kalau gold tak volatile sangat, tak berapa pip sangat dia punya ni, dia tak banyak lah. Compare dengan US 30, dengan Dow Jones apa semua tu. Dengan Nasdaq apa semua, dia volatile lagi Nasdaq. Kalau kata gold tu ni, cuma ramai lah gold trader dekat luar sana. Tapi high risk lah.
kat sini pada saya, sebab tu saya lebih suka dengan untuk sharing pasal QM ni, sebab risk dia cuma masa saja. Risk dia cuma masa. Sebab itulah bila harga rendah tu, kita sarankan kalau boleh membeli. Itu saja. Sebab kita dapat gram yang berbeza-beza dan juga kita cuma menunggu untuk dia harga kembali naik. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Tuan nak tanya, saya kurang faham sikit tentang apa ni yang Dr. Wilda reply komen tadi ni dekat chat tu. Kita kejar gram emas. Kalau tuan boleh baca lah. So aim beli emas waktu emas turun, sebab emas turun kita dapat gram lebih. Contoh emas mahal 1 unit JE 10 kali dapat 38 gram. Kalau emas murah kita dapat 48 gram emas. So jadi bila emas naik dia akan darab dengan jumlah gram. Jadi maksudnya macam mana tuan? Kalau boleh explain, boleh expand sikit dia punya ni. Saya tak apa faham lah yang ni. Saya tengok kat Okey, ruangan. saya jawab Ya. Terima kasih doktor. Okey, sebab kita JAE ni kita memang aim gram lebih. Mana-mana akaun kita pun memang kita aim gram lebih. So kalau macam sekarang ni dengan 1 unit JAE kita boleh dapat dalam 38 gram kan. Katakanlah harga emas turun lagi. So kita beli 1 unit juga tapi mungkin kita dapat 42 gram. Kan dengan harga sekarang. Contohlah harga emas naik 300.5 1 gram. Jadi harga emas tu dia akan darab dengan jumlah gram yang kita ada. Contoh yang kita beli mula-mula tadi kita dapat 38 gram. Jadi 300.5 darab 38 gram. Jadi itulah jumlah yang kita dapat. Dan lagi satu kita beli masa harga emas turun tadi. Kita dapat 42 gram. 300.5 darab 42 gram. Jadi antara dua ni of course yang gram lebih lah yang banyak. Sebab kita ekstra 4 gram kat situ. Darab 350 kita dah dapat berapa ekstra kat situ. So that's why kita kata harga emas turun gram lebih tu yang akan menentukan keuntungan kita lagi lebih. Okay. Menjawab tak soal? Boleh doktor. Cuma kalau macam sekarang, bila harga emas turun, contoh harga emas turun tapi RM pula naik tu macam mana pula doktor? Yang tu saya sedikit confused lah. Okey. Memang ada influence jugalah kan, tapi dia tak mempengaruhi sangat. Sebab yang kita kejar kat sini adalah gram emas. Tapi macam mana pun masa kita nak jual esok, kita boleh tengok sebab dalam sistem kita yang kita dah beli tu, dia ada rekod juga pembelian dalam RM. Jadi bila kita nak terminate, dia ada juga tulis RM berapa yang kita dapat. So kita boleh compare lah nanti. So sekarang kalau kita nak beli, kita tengok yang harga emas turun LME tu doktor, yang tu. Betul. Okey, faham. Walaupun RM naik pun kita jangan ambil pot, kita just tengok yang LME tu, harga emas yang turun. Sebab kita kejar gram. Sebab kita unit kita dalam USD. Okay. 1 unit. Cuma bila kita nak bayar in RM tu yang akan berbeza sikit, dia akan jadi mahal sikit. Tapi kalau tengok gram tu sebab kita 250 USD tu bahagi dengan berapa harga, itu yang kita dapat berapa gram sebenarnya tu. Okey, faham doktor. Terima kasih doktor. Okey. Okay, Ada masa apa-apa ada lagi lagi persoalan? Mungkin soalan last saya akan ambil. Kenapa MF untuk GAE 5X dikenakan? Akan dikira selepas buat termination. Tak macam GAE 10, siap-siap kira included awal-awal lagi. Sebab itu memang dah policy company macam tu. Sebab itu lagi satu yang 5X tu dia modal dia pun kecil, $25 saja untuk 1 unit. So memang purposely dia buat pun memang untuk student. So rasa macam mungkin terbeban lah kot. Mungkin tu kena tanya founder. Founder dia cek, mungkin dia rasa macam tu lah kot. Dia rasa terbeban, jadi dia tak buat lah untuk management fee tu dibayar upfront siap-siap. Yang untuk 10X tu kena upfront siap-siap.
Okey, agak-agak boleh menjawab tak soalan? Menjawab tak soalan tadi tu? Okey. Puan Dina Asmara. Saya harap dapat jawapan kat situ. Ya, faham. Puan Zuraida, kalau kita nak simpan lama emas, lebih baik kita beli dalam GSA atau GCA atau GAE? Apa dia macam mana? Jika kita nak simpan lama emas, lebih baik kita beli dalam GSA atau GCA ataupun GAE? Oh, antara tiga-tiga produk tu. Kalau kita nak simpan Tanyakan lama. pandangan ni. Kita nak simpan lama. Ketiga-tiga produk tadi. Ya, betul. Ketiga-tiga produk tadi, kalau kata nak simpan lama, semuanya boleh sebenarnya. Tapi kalau untuk short term dan juga duit kita tu orang kata bukan duit emergency, so kita boleh go for GAE. Sebab GAE tu dengan 10 kali gandaan, dengan gandaan 10 tu kita boleh cepat. Dan juga banyaklah kalau kita invest dengan amount yang banyak. Kalau macam GCA tu juga memang satu orang kata apa, dengan istilah konsep belanja hangus tu untuk long term punya investment lah, dengan jangka masa tertentu, dengan apa yang kita dah belanja semua tu kita akan dapat balik, cover balik dengan kenaikan harga emas mungkin 2 tahun 3 tahun, memang untuk long term punya dengan GCA. Dan GSA tu memang one to one je lah, kalau naik kita beli pun dengan average cost apa semua tu macam tu lah. So memang untuk long term tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau tanya semua tiga-tiga memang boleh buat sangat-sangat lah kalau untuk long term. Okey, sekejap saya cuba ada lagi nak share satu. Saya tengok. Kita cuba tengok chart sekejap. Nampak tak chart saya ni? Okey, nampak. Okey. Ni untuk yang daily punya. So kita cuma nak tengok dari segi projection lah, projection. Dia punya projection kalau kata kita membeli sekarang lah. Okey, kalau kata kita membeli sekarang, dah sekejap sekejap kita nak tengok projection lah, ataupun nak buat secara kira-kira pun boleh, cuma kita nak tanda dulu siap-siap supaya kita buat kira-kira nanti tu dia tak adalah lari banyak sangat. Okey, tinggi sangat. Okey. Lebih kurang kita ambil pada harga tu. Kalau kata dia capai pada harga ni, dengan harga sekarang ni kata contoh kita beli 63 berapa ni, tak nampak. 63.660 lebih kurang macam tu kita beli. Dan kalau dia capai pada harga 60 ni berapa ni, 66 lebih kurang kita dapat 3.82%. Kalau kata ni dengan harga sekarang ni projection dia boleh capai pada 3.82% tu, maknanya kalau kata dalam JE 10 kali tu kita boleh dapat 38.2% lah, sebab kali dengan 10 lagi. Dengan 3.82% tu projection untuk dia sampai ke atas tu. Kalau kata beli dengan harga sekarang lah. Ini tak termasuk spread lah, kita cerita dari segi kenaikan emas tu sendiri. Okey, kenaikan emas tu sendiri. So kita kalau contoh kita nak buat kira-kira pun boleh. Ini kita tengok dari segi chart lah.
Kalau kita ambil dari segi 6344 ni, 6344 kita ambil paling tinggi sini capai 6593. 6344 6593. Kita cuba buat kira-kira sikit. 6593 tolak 6344. Okey. 65.93 tolak 63.44. Kita dapat dalam 2.49 bahagi dengan 63.44 kali dengan 100. Kita tengok percentage dia. 2.9 bahagi dengan 63.44 kali dengan 100. So kita dapat 3.92. So untuk yang produk JE kali dengan 10. So 39.2% lah. Kita boleh dapat. Itu kita punya projection lah. Kalau dia daripada harga sekarang ni, kalau dia naik, kita akan dapat 39.2%. So kalau katakanlah kita ambil separuh daripada sini, masih lagi 19.6%. Separuh daripada sini. Nampak tak? Apa yang saya cuba nak sampaikan tu, nampak tak? Dari segi projection, kalau kata dengan harga sekarang ni, kenaikan emas tu, membuat harga emas membuat kenaikan sampai kepada harga 65.93 tu. Projection kita sampai takat tu kita boleh capai sampai 39.2%. Okey, dengan GE kali 10 tadi tu. Dia cuma 3.92 je, tapi sebab kali 10 tu kita akan dapat 39.2. Kalau kita ambil separuh daripada tu pun 19.6. Sebab ni kita kira daripada harga tanpa spread lah ni. Tapi kalau tambah spread, kita tolak lagi lah separuh, 19.6%. Masih okey lagi pada saya lah. Masih lagi okey lah. Kan? So, ada apa-apa lagi tak? Saya kira itu adalah soalan yang terakhir dari partisipan. Sebab jam pun telah menunjukkan 10.30 minit malam kan. Boleh tak nak tanya satu soalan lagi? Apa dia? Boleh. Boleh. Sorry, maaf sangat tak, sebab saya orang baru, saya tak faham sangat. Contoh kalau macam kita tak pandai nak kira-kira semua ni kan, macam Tuan Hajar ni kan malam ni kan macam tak mahir lagi lah kan. So kalau kita nak tengok terus dekat kita punya sistem pun boleh kan, macam untung rugi apa semua tu, dia akan keluar warning apa semua tu, betul tak Tuan? Ya, betul. Dari segi keuntungan tu memang dia akan keluar, dia akan bagi tahu. Even katakanlah loss position dalam keadaan apa? Yang loss position satu dalam keadaan yang tak boleh nak terminate, dia akan disablekan button terminate tu. Dalam keadaan negatif lah value emas kita tu. Tapi pegangan kita tu masih ada. Cuma harga tu dah orang kata dah tak ada nilai dah. Dia sistem akan disablekan button untuk kita terminate. So bila dia dah naik balik apa semua, barulah button tu okey, enable balik. Barulah, dan juga dalam keadaan dalam keadaan loss position, sistem akan warning. So kalau kata pergi kat kedai, contohlah hari ni kita beli emas RM10,000, sebab emas ni kita kena faham satu, ni dah lebih cerita about produk kan, tapi tak apalah kalau Alam bertanya. Emas ni kita kena faham sebab dia adalah mata wang sebenarnya kalau kita faham. Sebab tidak ada satu benda yang mana kita beli dan jual dalam masa yang sama. Dia ada dua harga. Sebab currency saja yang ada jual dan beli. So emas tu juga adalah currency sebenarnya. So contoh hari ni kita beli RM10,000 emas tu, so mungkin 2-3 bulan lagi 2-3 bulan lagi kita nak pergi jual kat kedai apa semua, tak kisahlah.
So bila nak pergi jual tu tak ada orang kedai akan bagi tahu oh ni rugi apa semua. Paling tu pun dia kira-kira oh banyak ni akan dapat apa semua. Kita sendirilah kan, contoh beli masa tu 10,000 kita dapat mungkin 8,500 ke apa semua macam tu lah. Kalau kata mungkin 3-4 bulan lagi. Tapi kalau dalam QM dan sistem tu akan bagi tahu siap-siap bahawa kita nak terminate dalam keadaan loss position ke, keadaan profit ke, dia akan bagi tahu siap-siap. Sebab kena faham dia tidak ada dalam QM punya dalam GAE 10 kali ni dia tidak ada apa macam saham tu konsep margin call ataupun equity kita tu loss apa semua sebab kita beli kita ada pegangan emas kita. Kita ada pegangan emas kita yang mana kita daripada sejarah kita tahu satu logam yang bernilai sebab kita tak nak bercerita kalau tanpa sejarah. Kita tengok itu daripada sejarah kan, yang ke depan hari tak ada siapa tahu, mungkin besok mungkin lusa tak ada siapa yang tahu harga tu macam mana pergerakan dia. So daripada sejarah tu sendiri kita boleh baca satu logam emas ni satu logam yang bernilai. So dia punya harga tu sentiasa akan naik dan juga value dia juga tu sentiasa akan menaik. Okey, kalau macam saham tu kalau kata kita beli, nak kait sikit dengan saham lah. Kalau kata kita beli, dia apa? Dia macam-macam faktor juga. Dia lah emas sendiri ada macam-macam faktor juga dengan ekonominya apa semua dia boleh jadi turun naik harga. Cumanya kalau macam saham tu berbeza dianya. Kalau kata ni kena top up. Duitnya kena top up untuk nak mengekalkan kita punya position tu. Supaya equity kita tu masih ada. Supaya tidak ada margin call tak itulah. Okey tak? Jelas tak puan? Sebab tak apa lama-lama selalu tengok selalu join Zoom session ni pun boleh faham lama-lama. Memanglah semua orang bermula pun macam tu. Semua orang mula-mula tak faham dulu tapi bertanya, tengok selalu rakaman apa semua tengok lama-lama akan faham lah sebab tak adalah susah mana pun. Saya rasa kalau compare dengan lain-lain saham apa semua saya rasa lagi susah kot. Yang ni sebenarnya paling mudah lah walaupun dia dalam sistem ni sebab nak mengikut peredaran zaman je. Compare dengan yang dulu-dulu cara nak membeli, nak menjual emas tu secara yang konvensional dulu-dulu. Jadi sekarang ni ikut pada peredaran zaman dah digital so lagi mudah, lagi senang. Semua boleh urus sendiri kan? Dan juga tidak orang kata tidak menjadi satu alasan lagi walaupun kita ni tak ada duit tapi ada komitmen kita boleh memiliki emas dengan cara GCA tadilah. Walaupun kita tidak ada duit tapi kita ada komitmen setiap bulan kita boleh memiliki emas simpanan Gramex tu juga dengan GCA itu. Dan juga dengan dalam GSA punya produk tu sendiri serendah RM10 yang mana tidak ada ditawarkan di mana-mana platform lain dan juga kedai-kedai lain yang konvensional lah. Okey, saya harap menjawab soalan tu. Okey, terima kasih banyak Tuan. Terima kasih. Okey. Okay, so sampai situ saja kot soalan yang kita ambil. Kerana sekarang dah pun pukul 10.35 minit malam, dah lebih 5 minit. Jadi sebelum kita berakhir, Tuan Didi Alim boleh mungkin Tuan Didi Alim ada apa-apa sebagai penutup kita untuk sesi pada malam ini. Tak ada apa, terima kasih je semua yang hadir, apa semua yang bertanya. Mudah-mudahan mendapat pencerahan. Yang mana kekurangan saya tu saya minta maaf banyak-banyak. Yang mana tak sempat nak jawab ke apa ke, nak reply ke apa ke kat sini tu yang mungkin udah pun terlepas ke apa ke dah. Saya rasa yelah, kita cuba yang terbaik lah untuk masa-masa akan datang. Dan juga yang mana yang masih baru, teruskanlah tengok sama ada rakaman, teruskan sentiasa tengok untuk nak belajar tengok walaupun kita
sebagai investor ke apa ke, sepokoknya kita faham lah nak uruskan kita punya akaun tu sendiri. Itu saja. Sudah, terima kasih banyak. Terima kasih semua. InsyaAllah, sama-sama. Terima kasih kepada tuan speaker, Tuan Didi Alim. Alright, so tuan-tuan dah